Tentukan sama ada setiap nombor ialah kuasa 3 sempurna atau bukan. Terangkan bagaimana anda menyokong jawapan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Bila pemfaktoran, jadi bila kita buat, kita tahu apa yang jadikan nombor ni, jadikan nombor ni. Contohnya A 128. Jadi sebelum tu apa nombor perdana? Nombor perdana, nombor yang boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Dia mula dengan 2, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi kita mula dari depan dulu, bahagi 2. Bila bahagi 2 dapat 64. Bahagi 2 dapat 32. Bahagi 2 dapat 16. Bahagi 2 dapat 8, bahagi 2 dapat 4, tak mak sini. 4 bahagi 2 dapat 2, 2 bahagi 2 dapat 1. Ini cara pemfaktoran perdana. Kita buat sampai dapat 1. Jadi apa hasil darab nombor perdana yang jadikan 128? 128 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kuasa 7. Jadi kita tahu kalau kuasa 3 sempurna maksudnya hasil darab 3 nombor yang sama. Tapi sekarang ni 2 kuasa 7. Jadi tak boleh nak bahagikan sama rata sebab kuasa 7. Kalau kuasa 6 bolehlah 2 kuasa 2, 2 kuasa 2 dengan 2 kuasa 2 kan. Jadi yang ni bukan kuasa 3 sempurna. B 3, 4, 3. Jadi kita cuba 3, 4, 3 ni bahagi 3. Tak boleh? Boleh bahagi 7. Bila bahagi 7 dapat 49. 49 bahagi 7 dapat 7. 7 bahagi 7 dapat 1. Jadi kita nampak 3, 4, 3 sama dengan 7 kuasa 3. Jadi kuasa 3 sempurnalah 7 kuasa 3. Kenapa kita boleh jadikan 7 kuasa 3 ni sama dengan 7 ni 3 kali. 7 darab 7 darab 7. Jadi ini kuasa 3 sempurna. C 1000. Jadi 1000 bahagi 2 dapat 500. Bahagi 2 dapat 250. Bahagi 2 dapat 125. 125 boleh bahagi 5. Nampakkan belakang dia 5 dapat 25. Bahagi 5 dapat 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi kita tengok 1, 2, 3. 1000 sama dengan 2 kuasa 3. 1, 2, 3 darab 5 kuasa 3. Jadi yang ni ada kuasa 3, yang ni ada kuasa 3. Jadi kita boleh susun 2 darab 5 darab 2 darab 5 darab 2 darab 5. Nampak? Jadi ini kita panggil kuasa 3 sempurna. Betul lah, maksudnya kita boleh susun jadi 3 bahagian darab yang sama. Okey, nombor 2 dia kata pemfaktoran perdana 3, 3, 7, 5 sama dengan 3 darab 3 darab 3 darab 5 darab 5 darab 5. Dia kata terangkan bagaimana anda mencari punca kuasa 3 bagi 3375 menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Jadi kita tahu kuasa 3 maksudnya kita boleh bahagi nombor ni, kita boleh bahagi faktor kepada 3 bahagian yang sama. Jadi kalau tengok 3 ni ada 3 kali. Jadi kalau kita buat 3 bahagian yang sama, 3 ni boleh 3, 3, 3. Jadi 3 dah habis. 5 pula ada 3 kali. Jadi 5, 5, 5 dah habis. Jadi kita boleh nampak 3, 3, 7, 5 sama dengan 15 darab 15 darab 15. Jadi kita tahu punca kuasa 3 bagi 3, 3, 7, 5 sama juga dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 kena ada 3 dekat depan. 15 kuasa 3 sama dengan 15.
Cari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Jadi, bila kuasa 3 ni kita tahu berulang 3 kali. Jadi, kalau kuasa 3, kalau negatif akan jadi negatif balik. Kalau positif akan kekal positif lah. Kenapa? Negatif darab negatif akan dapat positif. Lepas tu darab balik dengan negatif, jadi dia akan dapat negatif lah. Kalau positif memang positif, darab positif dapat positif, darab positif lagi dapat positif. Sekarang kita tengok negatif 5 kuasa 3 sama dengan negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. Jadi negatif turun, 5 darab 5 darab 5 dapat 125. KB 4/5 kuasa 3 sama dengan 4/5 darab 4/5 darab 4/5. 4 darab 4 darab 4 kita dapat 64. 5 darab 5 darab 5 kita dapat 125. Okey, lepas tu C. Bila macam ni, sama macam punca kuasa 2, kita tukarkan pecahan tak wajar. Jadi negatif 1/6 sama dengan 1 darab 6, 6 tambah 1, 7. Negatif 7/6 kuasa 3 sama dengan negatif 7/6 darab negatif 7/6 darab negatif 7/6 sama dengan, jadi negatif kuasa 3 akan dapat negatif 7 darab 7 darab 7 dapat 3, 4, 3. 6 darab 6 darab 6 dapat 2, 1, 6. Jadi, D negatif 3.2 kuasa 3 sama juga dengan negatif 3.2 darab negatif 3.2 darab negatif 3.2 kita dapat negatif 32.76. Sampai ni darab macam biasalah kan. Okey, kalau E punca kuasa 3 1, 2, 5. Kita tahu punca kuasa 3 dengan kuasa 3 kita boleh hapuskan. 1, 2, 5 ni kalau kita tengok 5 kuasa 3. 5 darab 5 darab 5. Ataupun punca kuasa 3, 5 kuasa 3. Jadi kuasa 3 dengan punca boleh potong dapat 5. Sama dah sampai sini kan. Okey. F punca kuasa 3 negatif 5, 1, 2. Kita tahu kuasa 3, kuasa negatif kuasa 3 sama dengan negatif jawapan dia lah. Jawapan yang ni kuasa 3. Jadi sekarang 512 kita tahu 8 kuasa 3. Jadi sama dengan punca kuasa 3 negatif 8 darab negatif 8 darab negatif 8 ataupun punca kuasa 3 negatif 8 kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 dengan kuasa 3 boleh potong dapat negatif 8. G punca kuasa 3 7, 2, 9. Jadi kita tahu 7, 2, 9 ni sama dengan 9 kuasa 3. Sama juga punca kuasa 3, 9 kuasa 3. Jadi punca kuasa dengan kuasa boleh potong dapat 9. Okay, sini. Jadi H punca kuasa 3 negatif 27,000. Jadi kita nampak kosong ada 3. Kan? Dan ni negatif, jadi negatif ada satu kosong dekat belakang. 27 sama dengan 3 kuasa 3. Jadi 3 kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 dengan kuasa 3 boleh potong. Jawapan negatif 30. I punca kuasa 3 8/125. 8 kita tahu 2 kuasa 3. 125 sama dengan 5 kuasa 3. Jangan lupa 3 kat depan ni. Jadi bila atas bawah kuasa 3 kita boleh keluarkan kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 dengan kuasa 3 boleh potong dapat 2/5. Jadi J punca kuasa 3 negatif 64/343. Jadi kita tengok punca kuasa 3 bila negatif kita tahu mesti negatif. 64 sama dengan 4 kuasa 3. 343 sama dengan 7 kuasa 3. Jadi bila kuasa 3 kuasa 3 kita boleh keluarkan jadi negatif 4/7 kuasa 3.
Punca kuasa 3 dengan kuasa 3 boleh potong, jadi negatif 4/7. Jadi sini negatif 4/7. Okey. Punca kuasa 3 negatif 0.512. Jadi 512 ni nampak 3 titik perpuluhan. Bila 3 kita tahu, maksudnya jadi kita tahu gandaan, maksudnya kuasa 3 ni ada 1 titik perpuluhan. Jadi bila darab 3 kali akan ada 3 titik perpuluhan. Dan sini negatif ada 1 titik perpuluhan. Lepas tu 512 kita tahu 8. 8 kuasa 3 dapat 512. Jadi kuasa 3 dengan punca kuasa 3 boleh potong dapat negatif 0.8. I punca kuasa 3 1.331. Jadi nampak tak perpuluhan ni? Kita boleh tukar pecahan. Jadi punca kuasa 3 1331/1000. Jadi 1000 ni kita tahu 10 kuasa 3. 1331 sama dengan 11 kuasa 3. Alamak, jangan lupa kuasa 3 kat luar ni. Jadi punca kuasa 3. Sebab kalau tak letak, yang tak ada letak ni maksudnya punca kuasa 2. Jadi 11/10 kuasa 3. Punca kuasa 3 dengan kuasa 3 boleh potong, jadi 11/10.